Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Aiman Muhammad Yusof, kat Matrik 283795. Saya akan membentangkan saya punya tugasan yang bertajuk Ketulusan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Pengurusan Pilihan Raya di Malaysia. Pengenalan. Pilihan raya adalah satu pertandingan yang dikategorikan bagi kepentingan tertinggi dalam politik sesebuah negara dan sistem pilihan raya yang dianggap sebagai satu set peraturan yang telah ditetapkan untuk menjalankan pilihan raya dan menentukan hasil parti politik. Dengan itu, ditaktifkan sistem pilihan raya boleh dibezakan daripada pengendalian sebenar pilihan raya dan juga daripada keadaan sekeliling yang lebih luas dalam pilihan raya. Walau bagaimanapun, semua aspek ini adalah jelas dalam kepentingan kepada pilihan raya yang bebas dan adil. Okey, sistem pilihan raya adalah penting kerana ia memainkan peranan penting dan bebas ke atas kesan keputusan pilihan raya. Ia juga disalurkan oleh struktur politik formal yang mana pilihan raya sistem adalah sebahagian daripada pilihan raya untuk kuasa yang tidak dapat dielakkan dalam ungkapan yang lebih menonjol dalam masyarakat. Okey, lebih 80% daripada penduduk Malaysia, lebih 23 juta ditemui di semenanjung Malaysia, di mana orang Melayu membentuk kumpulan etnik terbesar, diikuti oleh orang Cina, India dan selebihnya adalah minoriti di Sabah dan Sarawak. Teori atau konsep perkaitan dan teori konflik pengundian. Okey, menganalisis keputusan pilihan raya pelbagai parti di mana pengundi menggunakan heuristik pengundian berdasarkan penemuan oleh ahli psikologi terhadap tingkah laku. Tingkah laku pengundian yang dicadangkan dalam teori ini adalah di mana pengundi mempunyai intensiti keutamaan supaya seorang pengundi mempamerkan tingkah laku terhadap risiko apabila isu idealnya dinyatakan sebagai sebahagian daripada kempen platform. Okey, setiap pengundi diandaikan mempunyai keamatan yang melampau mengenai titik isu idealnya dan pilihan raya di mana memerlukan calon untuk menawarkan isunya. Jika kedua-kedua calon menawarkan isu yang ideal, maka kemungkinan pengundi membuat keputusannya untuk memanfaatkan fungsi kejayaan pilihan raya berdasarkan tahap kekaburan dan ciri personaliti calon. Struktur, dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan. Struktur Suruhanjaya Pilihan Raya dan Pengurusan Pilihan Raya di Malaysia. Malaysia ialah sebuah kerajaan persekutuan beraja yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan berpecah antara semenanjung Malaysia Barat yang terdiri daripada 11 negeri dan 2 di timur Malaysia Negeri dan Sarawak. Malaysia yang ketika itu dikenali sebagai Tanah Melayu memperolehi kemerdekaannya apabila daripada British pada tahun 1957 dan pada tahun 1963 bergabung dengan Singapura dan negeri-negeri Borneo untuk mewujudkan Persekutuan Malaysia. Apabila parlimen telah digantung dan diganti dengan Majlis Gerakan Malaysia, ia adalah sebuah gabungan parti yang berasaskan etnik yang kemudiannya memenangi setiap pilihan raya berikutan dengan majoriti 2/3 diperlukan untuk pindaan perlembagaan. Pada mulanya terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu UMNO, Persatuan Cina Malaysia MCA dan Kongres India Malaysia MIC. Perikatan telah diperluaskan dengan kerjasama sebahagian besar daripada parti pembangkang berikutan keganasan 1969 dan pada tahun 1974 dinamakan semula sebagai Barisan Nasional. Sistem pilihan raya persekutuan yang digunakan pakai di Tanah Melayu semasa kemerdekaan telah dimodelkan secara meluas pada sistem Westminster dengan Dewan Rakyat yang dipilih berdasarkan kawasan pilihan raya. Jawatan ahli dan Dewan atas yang dilantik seperti di Parlimen Westminster bersindang maksimum 5 tahun tetapi boleh dibubarkan lebih awal di peringkat negeri. Dewan undangan yang dituai oleh Menteri Besar dan Menteri Besar dipilih serentak dengan Parlimen Persekutuan.
pelaksanaan di Malaysia atau perbandingan dengan negara lain. Dalam demokrasi, ia fungsi sebagai institusi yang menguruskan proses pilihan raya mestilah berwibawa, bebas dan dianggap adil sepenuhnya oleh orang ramai. Badan pengurusan pilihan raya yang cekap dan netral adalah penting kerana ia memainkan peranan utama dalam pilihan raya yang bebas dan adil. Setakat ini terdapat Kaya, Goldwyn Gill, Boda, Atlee dan Reynolds yang memberikan rujukan penting untuk kajian kualiti pilihan raya di peringkat ketepatan. Berdasarkan kerja ilmiah yang sistematik mengenai pilihan raya yang bebas dan adil di Malaysia menggunakan tetapan perlembagaan dan undang-undang, penyelidikan menunjukkan SPR yang berwibawa harus mempunyai kualiti asas tertentu seperti kebebasan, kesesamaan, ketelusan dan accountability sebagai persyarat penting untuk pilihan raya yang bebas dan adil. Oleh itu, memandangkan sifat dan skop literatur yang ada, kajian ini cuba mengisi kekosongan dan kajian kelakuan bebas dan adil SPR dengan melihat persepsi masyarakat terhadap SPR. Sebagai kesimpulan, selaras dengan penemuan dalam topik, ini adalah penting untuk SPR di Malaysia untuk menambah baik aspek tertentu yang mempengaruhi persepsi orang ramai terhadap SPR semasa pilihan raya. Kerana ia adalah peranan penting SPR untuk menjalankan proses pilihan raya yang bebas dan adil di negara ini untuk kepentingan rakyat, negara dan orang ramai. Isu-isu yang berkaitan manipulasi hari pengundi. Pelbagai manipulasi pra-pilihan raya yang diperincikan di atas memastikan bahawa persaingan pilihan raya tidak berlaku dipandang yang sama rata, yang dikendalikan oleh Suruhanjara Pilihan Raya kerana kesannya kepada semua, tetapi menjaminkan hasil yang memihak kepada pemimpin parti gabungan untuk banyak pilihan raya lepas Malaysia. Yang dua pilihan raya yang diadakan iaitu pilihan raya pada tahun 2018 dan 2013 adalah luar biasa kerana sifatnya yang lebih kompetitif dan lebih kecil margin kemenangan. Pada 2013 sebagai contoh, daripada 222 jumlah kerusi, 8 kerusi telah diputuskan dengan margin kurang daripada 1% dan 20 kerusi dengan margin sebanyak 2% atau kurang. Pilihan raya inisiatif rakyat yang menggunakan lebih 2,000 pemerhati pilihan raya untuk memantau dan mencegah penipuan pada pilihan raya umum 2013. Pemantau 2013 mencatat bahawa 8% kawasan pilihan raya yang diperhatikan mempunyai contoh pengundi yang ditugas sebagai ke kawasan pilihan raya yang berbeza dan atas sebab yang tidak dapat dijelaskan. Pengundi yang meragukan pemerhati di mana entiti tidak dipercayai telah dilaporkan di lebih 1/4 kawasan pilihan raya yang diperhatikan. Ini dibangkitkan ketakutan untuk mengundi berganda atau mengundi di tempat pengundi yang syak. Syak wasangka telah dinaikkan ketuaman disebabkan oleh penyelewengan yang meluas dengan kekal dakwat. Contoh, ia mudah dicuci dan dalam beberapa kes dengan air sahaja, hanya di luar pusat mengundi. Jagaan selamat bahan pilihan raya, laporan yang boleh dipercayai menunjukkan sebagai contoh berapa peti undi daripada pengundi lanjutan adalah disimpan tidak terjamin. Percubaan untuk mempengaruhi pilihan pengundi diteruskan pada hari pengundian. Pemantau dilaporkan kempen berterusan yang ada dilarang secara nyata pada hari pengundi. Dalam 44% daripada yang diperhatikan, kawasan pilihan raya dalam kira-kira 1/4 ini berlaku dalam lingkungan 50 meter per meter yang di luar had dari segi undang-undang untuk individu yang tidak dibenarkan. Jelas sekali jauh mana penyelewengan hari pengundian ini kesilapan yang tidak disengajakan dan latihan pengawal pilihan raya yang tidak mencukupi. Kelemahan, keengganan ahli politik untuk menerima pembaharuan dalam proses pilihan raya. Antara faktornya ialah pembaharuan yang mewujudkan keperluan untuk kempen pendekatan dan pendidikan baharu pada pengundi. Dalam hal ini, Rahat dan Hazan 20
479 dalam artikel mereka, the barriers to electoral sistem reformasi mendapati bahawa antara cabaran pembaharuan sistem ialah engganan pemerintah parti atau pembangkang untuk menerima persekitaran baru dalam prosedur pilihan raya. Ini kerana parti itu selesa dengan mekanisme yang ada dan ingin mengekalkan kemenangan parti masing-masing mengikut budaya. Yang menganggap tahap penerimaan parti politik terhadap reformasi pilihan raya bergantung kepada sejauh mana proses pilihan raya baharu boleh menyatukan kuasa dan memaksimumkan kemenangan mereka. Analisis. Malaysia akan mengadakan pilihan raya umum ke-14 sebelum Ogos 2018, padahal ia bukannya satu kesimpulan yang diamalkan. Penganalisis menyangkakan hasil yang berbeza daripada 13 pilihan raya umum sebelum ini yang diadakan sejak mereka pada tahun 1957, kemenangan oleh Pertubuhan Kebangsaan Malaysia Bersatu UMNO dan Gabungan Barisan Nasional BN. Pilihan raya UMNO yang tidak terputus menguasaan mempunyai beberapa sebab. Banyak berpunca daripada prestasi pembangunan yang di bawah teraju UMNO. Namun proses pilihan raya Malaysia juga telah memainkan peranan utama kerana ia dimanipulasi dengan cara yang memberikan asas kelebihan kepada BN. Ia terbahagi pada 4 bahagian. Yang pertama, memberikan gambaran ringkas struktur institusi dan sejarah pilihan raya Malaysia. Yang kedua, membawa proses pilihan raya Malaysia ke dalam perspektif perbandingan menggunakan data terkini daripada projek integriti pilihan raya Norris dan Grouping 2017. Dengan ini dan langkah-langkah lain, Malaysia memopulasi pilihan raya sistem yang lebih ketara berbanding negara lain yang punya tahap yang standing pembangunan dan penginstitusian. Ini mempunyai aplikasi yang kuat pemahaman kita tentang politik demokrasi Malaysia. Selain itu, pembaharuan pilihan raya berlaku akibat tekanan orang ramai untuk mengubah sistem pilihan raya yang sekarang, yang dilihat sebagai tidak cekap dan kabur. Contohnya reformasi pilihan raya di New Zealand pada tahun 1993 dan Itali pada 1994 didorong oleh tekanan rakyat untuk menuntut pilihan raya yang lebih baik. Malaysia juga mengalami trend yang sama sejak manipulasi sepanjang kawasan pilihan raya. Selain itu, keadilan yang ada pilihan raya turut dikritik apabila parti masih memegang tapuk pemerintahan walaupun gagal memperolehi peratusan undi tertinggi dari mana-mana parti semasa pilihan raya umum. Kedai ini lebih lanjut mengukuhkan permintaan untuk reformasi pilihan raya dalam pilihan raya Malaysia. Cadangan penambahbaikan. Nombor 1, menubuhkan badan pengurusan pilihan raya yang benar-benar bebas. Pemilihan daripada pengurusan pilihan raya hendaklah tertakluk kepada penelitian oleh Parlimen Jawatankuasa Parti dan SPR harus mempunyai kebebasan operasi dalam penjawatan dan belanjawan. Tertakluk kepada penelitian oleh Jawatankuasa Pilihan Parlimen yang berdedikasi. Tanpa ini, potensi campur tangan eksekutif dalam proses pilihan raya akan berlaku kekal. Nombor 2, sistem pilihan raya baharu. Pertimbangan harus diberikan untuk menjauhi sistem first past the post ke arah sistem yang lebih berkadar yang boleh mengalahkan perpaduan nasional dan sentrima, membolehkan persaingan sihat antara gabungan rakyat kongsi dan lebih mewakili penduduk Malaysia yang pelbagai etnik di Parlimen. Nombor 3, persepadanan semula sepadan pilihan raya. Selagi Malaysia mengekalkan sistem first past post, seharusnya wujudnya keperluan untuk menangi isu penyelewengan dalam setiap negeri. Kawasan pilihan raya yang melanggar Seksyen 20(D, jadual ke-12 Perlembagaan Persekutuan yang harus dikaji semula. Sebagai contoh, negeri Selangor telah 2.33 juta pengundi tetapi hanya diperuntukkan 22 kerusi persekutuan di bawah perkara 46 Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, manakala Johor dengan 1.78 juta pengundi mempunyai 26 kerusi. Nombor 4, mengubah undang-undang baru untuk mengawal dana politik. Skandal YMDB dan bekas PM justifikasi Najib Razak bahawa hampir 700 juta AS dolar dalam bank peribadinya akaun adalah derma peribadi daripada
putera Saudi yang tidak dinamakan, dan wang itu adalah untuk membiayai kempen pilihan raya, menekankan keperluan untuk undang-undang baru dan untuk mengawal selia pembiayaan politik. Bagaimana mereka melajarkannya telah membawa kepada kelaziman politik wang dengan tuduhan rasuah terhadap Najib Razak, dan perbicaraan beliau yang berterusan ia menjadikan menarik di mana dia mengikut jejak wang bagaimana orang ramai dana dialihkan untuk pilihan raya dan juga untuk kegunaan peribadi. Nombor 5, meningkatkan integriti daftar pemilih. Daftar pemilih hendaklah diaudit dan uruskan secara terbuka, eksklusif dan tulus untuk meningkatkan orang ramai mempercayai pengkalan data alamat negara mengikut baharu-bahawa dibangunkan dan dikaitkan dengan daftar pilihan dan rekod pendaftaran CV negara di bawah Jabatan Pendaftaran. Nombor 6, melanjutkan pengundian tidak hadir pos kepada pengundi yang hilang hak. Pengundian tidak hadir sepatutnya diperlukan kepada pengundi Malaysia yang tinggal di luar negara. Suruhanjaya Pilihan Raya sepatutnya mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa tempoh kempen cukup lama dan proses pengeluaran dan penghantaran undi pos cukup cepat untuk memberikan kertas undi dan dipulangkan tepat pada masanya untuk dikira. Kesimpulan, bagi setengah rakyat Malaysia, pelibatan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam pengurusan pilihan raya harusnya lebih efektif supaya tidak mencetuskan pecutan kadar ketidakpercayaan terhadap parti oleh rakyat di Malaysia. Terpinggir dalam politik pilihan raya, rakyat sama ada menarik diri lebih jauh daripada politik atau terlibat dalam lebihan institusi yang semakin konfrontasi dalam isu lompat parti. Kedua-dua jalan itu mengemukakan rasa ketidakstabilan politik dan ekonomi yang tidak stabil dan boleh menyebabkan perbezaan dan pengelolaan politik di kalangan etnik yang boleh membawa kepada perpecahan dalam negara. Oleh itu, peranan dan penglibatan Suruhanjaya Pilihan Raya adalah sesuatu yang penting di Malaysia. Frasa bebas kepada hak dan peluang bagi warga negara untuk mengambil bahagian dan membuat pilihan mereka semasa pilihan raya, manakala frasat adil menuju kepada layanan sama rata dan peluang untuk menyertai pilihan raya sama ada sebagai pengundi, penyokong atau calon yang bertanding. Sekian, terima kasih.